أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi kita punya pelajaran, iaitu ayat yang ke-16 sehingga ayat yang seterusnya daripada surah Al-Waqi'ah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Okay, kita sambung perkataan muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin. Kalau kita nak tengok punca perkataan muttaki'ina, kita tengok dulu fi'il madhi dia agaknya bunyi macam mana? Ittaka'a. Dia cuba tuan-tuan tengok sifar 7. Sifar 7 fi'il madhi dia bunyi macam mana? Ifta'ala. Ni fi'il madhi. Kolom nombor 1 sifar Cuba tuan-tuan tukarkan kepada isim fa'il. Kolom nombor 4 macam mana bunyinya? Mufta'il. Jumpa tak? Semua jumpa? Okey. Kalau begitu, fi'il madhi dia pada perkataan kita ni bunyinya macam mana? Itta. Bila ta bertasydid bermakna yang pertama baris mati, yang kedua hidup. Itta.
ifta'ala ka'a. Dia akan jadi ittaka'a. Apa makna ittaka'a? Dalam kamus kita ada kak? Muka surat 475 ada perkataan ittaka'a. Maknanya kalau ittaka'a, huwa ittaka'a, makna dia telah duduk bersandar. Bersandar. Biasa duduk bersandar-sandar ni buat apa? Berehat dan melepak. Ini cerita ahli syurga. Nak lepak, lepaklah kat sana. Kalau ifta'ala mufta'ilun, kalau ittaka'a dia telah bersandar. Kalau isim fa'il dia jadi apa? Mufta'ilun. Dia tuan-tuan muttaqi'un. Apa makna muttaqi'un? Orang yang bersandar. Orang yang bersandar. Kalau satu orang yang bersandar muttaqi'un, kalau dua orang muttaqi'ani. Diagram warna apa tu? Hijau. Muttaqi'ani ataupun muttaqi'aini. Kalau jamak dia muttaqi'una atau muttaqi'ina. Bermakna perkataan muttaqi'ina itu mewakili baris apa? Muttaqi'ina. Ya nun mewakili baris apa tuan-tuan? Atas ataupun bawah. Okey. Jadi kita kata di sini dia baris atas lah, dengan menggunakan kaedah ya. Kalau muttaqi'una wakil baris depan. Kalau muttaqi'ina bawah ataupun atas. Jadi dia ini kita ringkaskan cerita baris atas dengan tanda apa? Ya, dengan ya. Kenapa dia bagi atas? Dia berkait dengan ayat yang sebelum itu. Apa ceritanya? Oh, panjang ceritanya. Cerita as-sabiqun, as-sabiqun. Umat yang dulu masuk syurga, yang hampir kedudukan dengan Allah, yang berada dalam syurga Naim, yang mereka golongan yang ramai ada daripada umat yang terdahulu, sedikit sahaja di kalangan umat Nabi Muhammad. Mereka ini berada di atas sofa-sofa yang ditatahkan emas, muttaqi'ina, orang-orang yang bersandar. Kenapa dia bagi atas tu? Itu adalah menceritakan keadaan mereka di atas sofa. Apa keadaan mereka? Muttaqi'ina, bersandar, dalam keadaan bersandar. Ahli-ahli syurga as-sabiqun ni bersandar dalam keadaan dia duduk di atas sofa dalam keadaan bersandar, ala di atas nya. Kemudian jumpa satu lagi perkataan mutaqabilina. Okey, tuan-tuan, kalau fi'il madhi dia, tuan-tuan kena tengok sifar berapa tu. Kalau fi'il madhi dia, fi'il madhi sifar, cuba tengok sifar 10. Macam mana bunyi sifar 10? Tafa'ala. Okey, tafa'ala. Ini masih bincang fi'il madhi. Fa'ala. Kalau isim fa'il bunyi macam mana? Mutafa'ilun. Tuan-tuan tengok apa sifar iaitu kolom nombor 4. Maknanya mutafa'ilun. Okey, dengan pattern yang ni, tuan-tuan akan dapat bariskan perkataan kita. Mutaqabilin daripada perkataan fi'il madhi bunyi taqabala.
Ma makna taqabala? Tengok dalam kamus ada tak? Okey, kalau dalam kamus kita mesti mencari punca perkataan 3 huruf. Punca perkataan ialah fa'ala. Apa yang kita nak buang? Ta dengan alif. Bermakna qabala. Okey, itu punca perkataannya. Qabila asalnya, qabila. Lepas tu cuba cari ada tak taqabala bawahnya. Ada kamus tak? Tak ada. Muka surat berapa? 299. Okey, kita cari dulu 299. Okey, 299 qabila. Okey, lepas tu ada tu turun ke bawah. Dia ada taqabbala, itu makna memperkenankan. Selepas tu taqabala ar-rajulan, ia telah bertemu. Ya, taqabala ni, ini kalau perkataan ini menunjukkan dua pihak. Ya, dua pihak yang bertemu-temuan. Sebab itu kalau di dalam terjemahan Al-Quran, mutaqabilin diterjemahkan apa? Lepas dia bertemu tu, dia berhadap-hadapan antara satu sama lain. Taqabala, asal makna taqabala bertemu, dua orang yang bertemu. Kalau isim fa'il dia jadi macam mana bunyinya? Mutaqabilun. Mutaqabilun, iaitu dua orang yang bertemu. Maknanya di sini dua orang yang lebih sesuai dia disebut berhadapan. Ya, yuqabilu ba'duhum ba'dan, makna dia bertemu antara satu sama lain. Ya, kemudian masing-masing duduk berhadap-hadapan antara satu sama lain. Orang-orang yang berhadap-hadapan. Okey, boleh tuan-tuan? Taqabala maknanya dia telah bertemu, berhadap. Dia telah bertemu, maknalah menghadap kan? Bertemu tu mesti dua orang yang berhadap-hadapan. Mutaqabilun, orang yang berhadap-hadapan ataupun yang bertemu. Sebab isim fa'il maknanya pelaku. Ya, tapi ikut pattern Sefer 10 daripada perkataan taqabala, jadi mutaqabilun. Okey, kalau satu orang disebut mutaqabilun, kalau dua orang mutaqabilani atau mutaqabilaini. Kalau jamak dia mutaqabiluna ataupun mutaqabilina. Habis. Mutaqabilina juga mewakili bagi apa? Bagi atas, sama dengan ni. Jadi kenapa? Hal, sifat orang-orang yang bersandar, yang berhadap-hadapan. Macam boleh juga. Tetapi kalau kita kata ini hal satu, ini hal dua, boleh juga. Kalau buku saya kata begitulah. Maknanya ada dua keadaan orang tu, ia di atas sofa dalam syurga nanti. Dia duduk atas sofa tu, pertama keadaan dia orang bersandar, yang kedua keadaan mereka berhadap-hadapan. Biasa bersandar duduk seorang ke ataupun duduk sembang. Kalau di sini ahli syurga bersembang. Jadi maknanya kat dunia tu sebab banyak amal soleh tak sempat nak sembang panjang. Lepak dan sembanglah puas-puas di dalam syurga. Itulah keadaan lepak ahli syurga. Mereka duduk bersandar-sandar, melepak-lepak, berhadapan, bercerita antara satu sama lain. Seronok kan?
Kalau orang lelaki macam kat kedai kopi itulah. Duduk kat situ. Jadi maknanya Allah tahu keinginan kita untuk berehat begitu, ya. Lalu Allah menceritakan inilah antara kerehatan ahli syurga. As-sabiqun, as-sabiqun. Okey, dah dia duduk atas sofa. Sofa tu bukan sofa macam kerusi kita ni, ya. Bertatahkan emas, ya. Itu emas tak ada disebut di sini berdasarkan kepada banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang sofa-sofa dalam syurga begitu. Okey, kita masuk ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-17. Dah duduk kat situ, kalau tak ada makanan macam mana? Lapar. Duduk sembang-sembang. Kopi pun tak datang. Ya. Itu mau meradang orang, marah kat mamak. Berapa kali mau order? Berapa lama sudah duduk? Sebab tu mamak dia akan pastikan bila orang duduk je atas kerusi itu, tak sampai 1 minit mesti ada dia punya pekerja datang. Kalau tak, dikira gagal. Ya, sebab orang juga datang ke tempat tu, ya, akan kira layan. Okey, apa perkataan ayat yang ke-17? Yaquf. Kemudian alaihim wildan mukhalladuna. Mukhalladuna. Ayat yang ke-17, kita pada sebelum tu tuan-tuan, kata Kak Salwa, ya, Masjid Al-Falah akan bercuti 2 minggu. Itu cuti wajib Al-Falah. Siapa nak belajar luar pagar Al-Falah boleh. Masjid Al-Falah akan bercuti 2 minggu. Jadi kita mulai minggu depan terpaksa bercuti, ya, dan kita akan bertemu semula 4 hari bulan, 4 hari bulan. Selamat bercuti lah tuan-tuan, ya. 4 hari bulan, hari Jumaat Januari. Kemudian siapa yang dah bayar yuran bulan 12 penuh, jadi makna bayar bulan Januari separuh je. Macam itulah, sebab kita bulan ni kita belajar separuh je. Okey, seterusnya tuan-tuan, mari kita tengok perkataan yatufu. Yatufu mana apa? Tawaf. Tawaf, Tawaf daripada perkataan fi'il madhi dia bunyi apa? Tafa. Tafa. Kalau kita tengok dalam kamus, tafa fi'il mudhari' dia yatufu. Yatufu fi'il mudhari', apa dhamir dia? Huwa. Huwa yatufu. Cuba jalankan fi'il mudhari' sekejap, boleh? Okey, huwa yatufu. Huma yatufani. Hum. Hiya tatufu. Ma makna tatufu? Dia tawaf. Apa makna tawaf? Berkeliling. Okey. Huma tatufani. Hunna yatufna. Buang waw dia akan dicepatkan yatufna. Okey, anta tatufu. Huma. Antuma tatufani. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Ana. Nahnu. Huwa yatufu. Okey, kita berjumpa yatufu fi'il. Fi'il apa tuan-tuan? Fi'il mudhari'. Bila kita jumpa fi'il, kena cari fa'il. Ada 2 kaedah mencari fa'il. Pertama, cari isim marfu'. Bagi siapa marfu'? Bagi depan.
Itu sekiranya fi'ilnya melibatkan huwa ataupun hiya. Kalau fi'il tu huwa atau hiya, cubalah cari isim selepas dia bagi depan. Kalau selain daripada huwa dan hiya, dia tak payah dah cari isim bagi depan, tak akan jumpa. Maka kita kena cari dhamir mustatir. Apa makna mustatir? Yang tersembunyi, atau disebut oleh Ustaz Nasruddin dulu, dhamir yang sebenar. Kalau yatufu, apa dhamir sebenarnya? Huwa. Okey, kalau yatufuna, apa dhamir sebenarnya? Hum. Kalau atufu, ana. Kalau tatufina, anti. Ya, mesti sensitif tu, mesti tahu dhamir sebenarnya. Satu lagi, yatufna, hunna, mesti nampak itu adalah dhamir sebenar. Itu kaedah mencari fa'il. Dhamir yang tersembunyi, kemudian carilah maf'ulun bih kalau ada. Ya, kalau ada. Ini tidak semestinya, sebab fa'il terbahagi kepada dua. Satu fi'il yang perlu maf'ulun bih, satu tak perlu. Ya, yang perlu ini kita carilah isim bagi apa? Maf'ulun bih, baris atas maf'ulun bih. Kalau kita tak jumpa maf'ulun bih, yang lebih senang dia kalau ada apa? Dhamir muttasil dengan fi'il, bukan dengan isim. Kalau dengan isim dia akan jadi mudhafun ilaih. Ya, kalau tuan-tuan jumpa dhamir muttasil dengan fi'il, mesti dia akan jadi maf'ulun bih. Sekarang ni fi'il dia ialah yatuf. Apa makna huwa yatufu? Dia berkeliling, dia tawaf, dia mengelilingi. Dhamir dia apa? Huwa. Kalau huwa, jangan kata fa'il dia huwa dulu. Cuba cari ke depan. Ada tak fa'il baris depan? Ada tak? Siapa yang mengeliling dah? Wildanun. Ini dia wildanun, iaitu fa'il. Apa tanda fa'il? Marfu' bagi depan. Marfu' tu dengan dhammah bagi depan. Yang mengelilingi ialah wildan. Apa makna wildan? Daripada perkataan apa? Walad, budak. Wildan ini budak-budak. Budak-budak jadi seorang lagi. Budak-budak, budak-budak. Berbudak-berbudak. Maknanya ini kalimah mufrad ke jamak? Jamak. Mana tuan-tuan tahu dia jamak? Ya, tuan-tuan, kita kadang-kadang tak juga confirm. Nak tahu dia betul jamak, kita tengok sifat dia. Sifat dia. Mana sifat kepada wildan? Mukhalladun. Ya, mukhalladun tu sifat dia, baru kita perasan bahawa wildan tu adalah jamak. Begitu juga kadang-kadang jantina kita kurang dapat pastikan. Ya, terutama yang pelik-pelik, kita akan dapat tahu jantina dia dengan sifat dia. Kalau Allah bagi sifat dia tu muannas, itu memang perkataan mausuf, itu memang muannas. Kita juga dapat tahu dengan dia punya dhamir untuk tahu jantina dia. Okey? Terusnya perkataan mukhalladun. Apa makna mukhalladun? Okey, mari kita tengok. Ini daripada, cuba tuan-tuan tengok sifar 3. Fi'il madhi bunyi apa? Fa'ala. Fi'il madhi kolom nombor 1. Cuba tuan-tuan lompat kepada kolom nombor 5. Isim apa? Isim apa? Maf'ul. Okey, macam mana bunyinya? Mufa'alun. Sekarang ni kita nak tukarkan daripada fa'ala kepada mufa'alun. Ya? Okey. Kalau ini macam mana bunyinya? Kalau sifar 3 itu fa'ala nazzala. Apa makna nazzala? Nazzala, menurunkan. Ya? Kataan nazzala ni menurunkan
secara beransur-ansur. Kalau anzala itu menurunkan sekaligus, ya. Itu perbezaan dua tu kalau dalam Quran. Kalau dia kata inna anzalnahu fi lailatul qadr, itu daripada anzalna. Itu mana kami telah menurunkan Al-Quran itu sekaligus, ya, daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Tetapi bila diturunkan daripada Baitul Izzah, langit dunia, kepada Nabi Muhammad, maka Allah kata inna nahnu nazzalna dzikra. Nazzalna menurunkan juga, tapi beransur-ansur. Hampir 23 tahun Jibril menurunkan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad, ya. Itu daripada perkataan nazzala. Okey. Kalau tukarkan kepada isim maf'ul macam mana bunyinya? Ikut baris dia tu, mufa'alun dia akan jadi munazzalun. Apa makna munazzalun? Benda yang diturunkan. Sebab maf'ul makna benda yang kena, ya. Nazzala menurunkan, munazzalun yang diturunkan. Okey, kalau perkataan ini macam mana bunyinya untuk sektor 3? Qarraba. Qarraba makna dia telah mendekatkan, menghampirkan. Okey. Kalau isim maf'ul bunyi apa? Muqarrabun. Apa makna muqarrabun? Orang yang didekatkan. Ayat kita sebelum ni apa, ya? Yalah, ulaikal muqarrabun. Muqarrab, seorang yang didekatkan dipanggil muqarrabun. Kalau jamak dia muqarrabuna. Ulaikal muqarrabun, itu as-sabiqun. Orang yang dulu masuk syurga adalah orang yang didekatkan kepada Allah kedudukannya. Okey. Sekarang kita tengok perkataan kita. Macam mana kita nak kiaskan dia punya baris? Nazzala qarraba khallada. Apa makna khallada? Ia telah mengekalkan. Khallada. Okey, cuba jadikan isim maf'ul. Mukhalladun. Apa makna mukhalladun? Orang yang dikekalkan. Itu adalah sifat kepada wildan, iaitu budak-budak yang melayan mereka tu, sifatnya ialah mukhalladun. Ini kalau seorang, kalau ramai mukhalladuna, budak-budak yang dikekalkan. Dikekalkan apa? Ya, dikekalkan, dia kata atas sifatnya sebagai budak-budak. Kita suka budak-budak yang melayan, ya. Kalau yang melayan hotel ataupun kapal terbang tu orang tua, kita pun taklah berapa gemar, ya, tapi terpaksa terima, ya. Tetapi dalam syurga ni Allah tahu itu memang fitrah manusia dilayan oleh anak-anak muda, ya, wildan yang dikekalkan. Kata para ulama tafsir, umurnya, ya, berapa lama pun dia layan kita tu, dia kekal dengan apa ni, umur budak dia, tak tua-tua, ya. Baquna ala sifatihim abadan, dia kekal di atas sifat mudanya itu selama-lamanya. La yahramuna, dia tak tua-tua, ya. Itulah pelayan-pelayan. Jadi Allah nak menyatakan keseronokan dalam syurga tu ada layanan. Layanan tu bukan daripada sebarang orang, tetapi daripada wildan, iaitu budak-budak yang dikekalkan umur dia sebaya macam tu. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan yatuf. Dia mengelilingi. Dia tidak perlu disebut dah sebab fa'il dia dah ada. Siapa fa'ilnya? Wildan. Kalau kita nak terjemah cara tua, boleh kita fa'il kita terjemahkan oleh. Kita terus direct macam kitab tua. Terjemah yatufu
mengelilingi. Dia tak payah sebut dah sebab fa'il dia akan disebut, ya. Mengelilingi alaihim, ala atas, him mereka, oleh wildanun budak-budak mukhalladuna yang dikekalkan umurnya selama-lamanya. Begitulah dia, ya, budak-budak muda yang dikekalkan umurnya. Itu cara menterjemahkan cara tua, mengelilingi ke atas mereka oleh budak-budak yang dikekalkan umurnya. Kalau kita orang muda-muda ni, dia terus tangkap ni, tapi dia mengubah struktur bahasa Arab. Dia sebut fa'il dulu. Cuba sebut fa'il dulu. Budak-budak muda yang dikekalkan umurnya, yatufu mengelilingi alaihim atas mereka, mengelilingi mereka lah. Maknanya mereka tu siapa? Ya, ahli syurga as-sabiqun ni. Ini masih lagi cerita as-sabiqun, ya. As-sabiqun iaitu orang yang dulu-dulu masuk syurga, yang awal masuk syurga. Ya. Fi'il dia mufrad sebab bila ayat itu dimulakan dengan fi'il, dia kekal mufrad walaupun fa'il dia 1000. Ya, itu kaedah dalam bahasa Arab yang kita kena pegang. Kalau ayat tu ayat yang dimulakan dengan fi'il dipanggil jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Okey, dia kekal mufrad. Contohnya daraba. Daraba. Apa? Nazara pula lah. Nazara al-muslimuna. Apa makna nazara? Telah melihat. Fa'il dia siapa? Ya, fa'il dia ialah muslimuna. Fa'il bagi apa? Depan. Apa tanda bagi depan dia? Wow. Okey, nazara al-muslimuna ila, saya kata ke mana-mana. Dia melihat kepada siapa? Okey, kalau satu orang muslim telah melihat, dia akan jadi apa? Nazara al-muslimu. Seorang muslim itu telah melihat kepada apa? Dia kekal mufrad. Sebab itulah yang kita kata, kalau nak cari fa'il, carilah fi'il yang dhamir dia huwa ataupun hiya. Kenapa? Sebab dia akan berubah. Kalau perempuan yang melihat, saya kata al-muslimatu, ya, dia akan jadi nazarat. Dia, walaupun dia, tetapi fa'il dia ramai 1000 pun tak apa, ya. Dia kekal mufrad, tetapi yang akan berubah dia ialah jantina. Ini lelaki, ini perempuan. Kalau seorang perempuan muslimah melihat, dia akan jadi apa? Nazarat juga. Kalau seorang pun nazarat, kalau ramai pun nazarat. Sebab ini kaedah jumlah fi'liyah. Sebab tu saya berani menyatakan formula tadi. Kalau nak cari fa'il, isim baris depan tu, ya, dia tidak akan lari daripada dua sahaja, iaitu apabila fi'il tu apa dhamir dia ni? Huwa ataupun hiya. Sebab kalau tuan-tuan selain daripada huwa dan hiya aja, tuan-tuan tak akan jumpa dah fa'il dia ni. Fa'il dia ialah dhamir sebenarnya. Misal kata nazar tu ila. Siapa fa'il dia? Ya, tak akan jumpa dah isim berbaris depan. Jadi fa'il dia disebut berapa pun tak kisah, tapi dia dhamir yang digunakan ialah huwa ataupun hiya sahaja. Dia akan berubah jantina sahaja, tetapi tidak berubah bilangan dia. Fi'il kekal mufrad sekiranya dia berada di awal. Mudhari' ke
madhi pun sama. Kalau fi'il amar, fi'il amar memang tak ada, sebab fi'il amar bermula dari dhamir dia anta. Bermula daripada anta. Mesti cari dhamir sebenarnya. Okey, boleh. Yatufu alaihim wildanun mukhalladuna. Ya. Buat apa budak-budak ni? Berkeliling dia. Menjadikan ahli syurga ni gembira. Kalau berkeliling tak buat apa, tak suka. Dia berkeliling dengan apa tuan-tuan? Bi akwabin. Makna akwab gelas. Apa terjemahan dia? Adalah, sebab nanti ada kaksin gelas juga. Akwab. Kalau kita nak cari dalam kamus, macam mana? Mesti 3 huruf. Kaf, wa, ba. Kub. Kubul. Kub. Apa makna kub? Cubalah tengok. Paling kurang taklah kecil hati kamus kita tu. Tengok elok lagi. Tak ada pun terkelepet. Buka tuan-tuan. Kub. Apa makna kub? Cubalah lawan Kak Zahra tu sikit. Jumpa tak? Muka surat berapa? Kaf, waw, ba. 355. Kubun, Kub. Apa makna kub? Gelas. Gelas ni. Okey, gelas besar. Gelas besar. Kubun. Apa jamak dia? Akwab. Okey, akwab. Okey, tak apa. Mangkuk. Apa ni? Apa dia? Gelas besar. Kole. Kole. Negeri mana sebut kole? Orang Negeri Sembilan kole juga. Akwab maknanya dengan gelas-gelas besar. Ini jamak Kalau satu gelas besar tu disebut kubun. Kalau dua, kubani atau kubaini. Kalau jamak dia akwab. Okey. Maknanya budak-budak ni mengeliling mereka ni dengan gelas-gelas. Gelas tu gelas apa? Mesti gelas besar, mesti bawa sesuatu lah, minuman Kemudian apa tuan-tuan? Wa abariq. Okey, kalau nak cari dalam kamus macam mana tu? 3 huruf. 3 huruf daripada perkataan apa tuan-tuan? Barakah cubalah. Tapi dia punya mufrad dia ibrik cuba. Cuba. Muka surat? Muka surat 1. Ini memang dah punca dia 4 huruf terus. Tak payah cari barakah, cari ibrik je. Abraqah. Muka surat 1. Ibrik. Ibriqun. Kendi. Kendi tu apa? Cerek. Oh, kendi tu cerek. Bekas air. Cerek. Kalau satu cerek disebut ibriqun. Kalau jamak dia abarik. Dia bawa gelas-gelas besar dan cerek. Cerek. Okey. Dia bawa cerek. Lepas tu apa? Oh, satu lagi. Okey, satu lagi apa tuan-tuan? Wa kaksin. Okey, kaksin mana apa kaksin? Gelas. Itu mufrad. Saya pun tidak dapat lagi menyelami hikmah kenapa ini dia punya gelas ni banyak, cerek pun banyak sebab pelayan tu banyak, tapi kaksin ni dia mufrad.
Ha? Allahu a'lam. Okey. Wa ka'sin. Lepas tu perkataan apa? Min ma'inin. Apa makna ma'in? Air mata. Dia daripada perkataan ainun, ya? Bila ditambah mim tu maknanya menunjukkan tempat keluar air mata tu. Isim makan, ya? Macam darasa, belajar. Kalau madrasah, tempat belajar. Kalau kataba, menulis. Kalau maktab, meja, tempat menulis, ya? Kalau qa'ada, duduk. Kalau maq'ad, bangku kerusi, ya? Bila ada mim tu. Kalau ain tu daripada kata air, apa ni? Apa tu? Mata air. Kalau ma'in, punca mata air, tempat ia memancarnya mata air itu. Min ma'in. Ma'inin. Okey, mari kita tengok semula tuan-tuan supaya kita boleh berbincang. Ada sikit masalah nahwu di sini yang kita boleh tengok dalam tata bahasa Arab, Okey. Cuba terjemah semula. Yatufu, mengelilingi, alaihim, atas mereka, iaitu ahli syurga itu, mengeliling ahli syurga itu, wildanun, oleh budak-budak muda, mukhalladuna, yang dikekalkan umurnya, ya? Maknanya mereka tu berkeliling, bi aqwabin, dengan gelas-gelas, maknanya dengan membawa gelas-gelas besar, wa abariqah, cirek-cirek, wa ka'sin, gelas, min ma'inin, dari sumber mata air. Kalau saya punya, dia kata apa ni, gelas itu khas, dikatakan bila ka'sin ni biasanya bawa arak. Bila orang Arab sebut ka'sin ni biasanya arak, gelas-gelas arak, ya. Min yelah, itu gelas yang ada kaki tu. Gelas yang ada kaki tu, sebab tu dia panggil piala, ya. Itu gelas daripada, dia kata min khamrin jariyatin, daripada arak yang sentiasa mengalir, min manba'in, daripada sumbernya, ya, la yang qati'. Mana la yang qati'u? Tak putus-putus, tak habis-habis, itu dia bawa tu. Persoalan dia ialah aqwab, kenapa bagi bawah? Lepas harf abarik, kenapa dia bagi atas pula? Sepatutnya selepas harf atas. Ya, ada isim yang dia tidak boleh berbaris bawah. Apa dia? Mamnu' minas sarf. Apa makna mamnu'? Dihalang, dilarang, mamnu'. Yang min mana apa? Daripada as-sarfi. Apa makna as-sarfi ni? Susah nak diterjemahkan, tetapi kita dapatlah mengenal pasti makna sarf ni pecahan. Jadi dilarang daripada pecahan, bukan itu maksud dia. Dia tak boleh, pertama bila dia kata mamnu' min as-sarf, tak boleh alif lam perkataan tu, macam abarik. Kalau nak jadikan mamnu' min as-sarf, kalau dia taruh alif lam, dia tak jadilah. Yang kedua, dia tak boleh tanwin. Sama syarat dengan apa ni? Apa syarat ni sama? Mudhaf. Sama syarat dengan mudhaf, tetapi syarat ketiga dia tak sama. Dia tak boleh baris bawah, ya. Jadi kalau dia sepatutnya lepas haraf ataf, dia jadi apa? Ma'tuf. Ma'tuf bagi apa? Mengikut. Sepatutnya mengikut baris bawah. Bi aqwabin wa abarikin wa ka'sin. Tengok ikutnya. Tapi dia ni tiba-tiba bi aqwabin wa abariqah, tapi ini mengikut semula wa ka'sin.
Ini mesti ada masalah dia. Sebab dia mamnu', dilarang daripada 3 perkara ni. Dia tak boleh alif lam, tanwin, dan dia tidak boleh baris bawah. Kalau dia baris terpaksa bagi bawah ni, sebab maktub bagi bawah, maka bagi bawah dia ditukarkan kepada baris atas. Ini ada di dalam buku kita, tapi tidak dijelaskan begitu panjang, hanya satu muka surat saja. Okey, cuba tuan-tuan buka muka surat berapa? Mamnu' minas sarf 60. Muka surat 60. Okey, itu dia mamnu' minas sarf. Kita bagi contoh. Mamnu' minas sarf, kita tengok. Pertama, dalam kategori nama-nama. Kalau nama orang tu atas pattern fu'al, macam Umar, dia ni tidak boleh apa? Alif lam, tanwin dan baris bawah. Sebab tu bila kita membaca hadis riwayat Sayyidina Umar, lepas an daripada Umar, kita akan baca an Umar. Dia tak boleh an Umari. Sepatutnya lepas haraf jar bagi apa? Bawah. Tetapi dia akan dibaca an Umar ibn al-Khattab. Okey, yang bawah dia tu, kalau nama orang tu bentuknya macam bentuk fi'il. Ahmadu, fi'il apa bentuknya? Ahmadu. Fi'il Ahmadu. Ana Ahmadullah. Saya memuji Allah. Itu fi'il apa tu? Fi'il mudhari'. Huwa yahmadu. Huwa yahmadu, dia memuji. Kalau aku memuji Ahmadu, tetapi ini bukan fi'il ni, nama orang Ahmad. Ahmad tak boleh tak boleh tanwin alif lam. Ahmad, dia tak boleh tanwin. Macam dalam apa ni, surah Shaf, dia kata apa? Wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmadu. Tak boleh Ahmadun, sepatutnya tak ada alif lam tanwin. Tetapi Muhammadun boleh tanwin, tapi Ahmad tak boleh tanwin. Ahmadu sahaja. Tetapi kalau lepas haraf jar, dia akan jadi an ahmada. Dia tak boleh bagi bawah. Okey, cuba tengok ketiga, nama-nama yang berkembar. Ada 2 berkembar, macam Hadramaut. Menggabungkan 2 perkataan apa? Hadara, mana apa hadara? Hadir. Fa'il dia ialah maut. Maut telah hadir. Itu dia panggil Hadramaut. Ini perkataan ni juga kata orang Arab. Perkataan yang macam ni, dia juga mamnu' minas sarf. Dia tak boleh bagi bawah, tak boleh tanwin, dan kita tak boleh kata Hadramautun. Al-Hadramaut tak boleh juga. Kalau nak bagikan bawah, Hadramautah. Dia akan jadi Mautah. Sama ya, Kuala Lumpur, Kota Baru, Kuala Pilah, Kuala Selangor, Subang Jaya, itu semua 2. Cuma orang Arab tak masukkan dalam buku dia. Sebab Subang Jaya baru umur dia berapa tahun ni. Sedangkan kitab ni telah berumur kita Nahu Arab ni dah berumur beribu tahun, lebih 1000 tahun. Okey. Yang seterusnya kalau kita tengok tu, begitu juga nama-nama orang yang ada penambahan anun. Nun. Misalkan Osman. Ini dia tidak boleh juga ditanwinkan alif lam kan, dan dia tak boleh baris bawah. Osman.
Begitu juga muannas hakiki ada yang dimasukkan, ataupun muannas dari segi lafaz. Muannas dari segi lafaz macam Hamzah, lelaki ke perempuan? Lelaki, tapi nampak dia, lafaz dia macam muannas sebab ada ta marbutah. Kalau Zainab perempuan, tapi dia tu nampak macam lelaki, itu pun termasuklah. Akhirnya saya pun terpaksa bergantung orang Arab. Kalau Al-Quran senanglah, dia tak ada alif lam, tak ada tanwin, dia tak boleh bagi bawah. Okey, itu kita agak mamnu minas sarf lah. Ya. Ini Hamzah, ini nama macam perempuan tapi lelaki. Zainab macam lelaki tapi dia perempuan. Tetapi Aisyah dia perempuan hakiki betul. Aisyah dia pun tak boleh tanwin juga. Sebab tu kalau riwayat hadis, sebab Aisyah ni banyak riwayat dia, iaitu sahabat yang kedua paling banyak riwayat hadis selepas Abu Hurairah, Sayyidatina Aisyah. Jadi kalau kita tengok riwayat Aisyah, kita akan jumpa an Aisyah tak radhiyallahu anha. Dia takkan jadi baris bawah lepas huruf jar. Ya. Okey, seterusnya nama bukan Arab. Ini nama orang ajam dipanggil. Yang bukan Arab, dia katakan petua dia tengok lebih daripada 3 huruf. Jadi kalau nama nabi-nabi Bani Israel tu, daripada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub tu lebih 3 tu kan, itu semua tak boleh baris bawah tu. Fir'aun, Maryam, itu semua termasuk dalam kategori nama orang bukan Arab macam Ibrahim. Sebab tu kita sebut Ismail, Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Itu sebenarnya dia bagi bawah tu, tapi tak boleh. Dia Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Itu dia tak boleh bagi bawah tu, Ismail. Macam tu. Tapi dia bagi depan boleh, bagi atas pun boleh. Dia cuma tak boleh baris bawah. Okey, begitu juga yang kalau sifat kita menyifatkan orang tu pemabuk. Kita tahu sifat dia tu ada nun. Sakirun, orang yang mabuk. Kalau sakranun, ya, kita nak sifatkan pemabuk. Sakran, macam sakran, pemabuk. Rayyan, Sya'ban yang ada nun, alif nun, itu juga. Kemudian kalau tuan-tuan jumpa yang ke-8, contohnya itu sifat atas pattern ni, bilangan tu. Maf'al, masna. Masna, man tak nampak baris dia. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a. Itu masna wa thulatha. Atas pattern macam tu. Fu'al, sulas, dia tak boleh sulasun. Tapi kalau salah satun boleh. Tapi atas pattern sulas, sulasa, ruba'a, khumasa, dia pattern tu dia tak boleh tanwin dan alif lam. Okey, atas pattern macam isim tafdil ataupun yang sama pattern macam dia pun tak boleh. Perkataan afdal. Isim tafdil, apa makna isim tafdil? Lebih. Dia ni tak boleh tanwin dan alif lam, tak boleh baris bawah juga. Kemudian mari kita senaraikan sampai habis lah, sampai habis masa belajar. Ya, Sya'ban boleh tak? Kalau Ramadan tak boleh tanwin. Syahrul Ramadan alladhi, kalau Ramadan masuk. Kalau Syab'an lebih tepatlah sebab dia sifat.
Okey, tolong betulkan Sya'ban tu tukarkan kepada Syab'an. Orang yang apa makna Syab'an? Yang kenyang. Orang yang kenyang. Syab'an, bukan Sya'ban. Tapi kalau sebab tu saya takut tu sebab Ramadan masuk, tapi tak apa. Kalau Sya'ban senanglah sebab dia sifat Okey, yang seterusnya yang ke-10 yang ada alif maksurah tu yang kita belajar. Yusra, usra, kubra. Itu tanda muannas kan? Itu juga termasuk dia kata mamnu' minas sarf, kubra. Okey, seterusnya perkataan yang hujung dia ada alif mamdudah. Alif mamdudah. Ini tak semestinya perempuan. Alif mamdudah ada juga tanda dia muannas kan? Hamra, baida, safra. Tapi kalau ulama aulia itu lelaki lah. Misal kata perkataan sahra. Apa makna sahra? Sahra padang pasir. Dia ni akan jadi mamnu' minas sarf sekiranya dia tak ada alif lam lah. Ada juga yang dia boleh tahu alif lam, dia jadi isim biasalah. Jadi dia tak boleh baca sahra'ud, dia sahra'u. Begitu juga barulah jumpa yang nombor 12 ini. Apa dia? Dia panggil sirah. Sirah tu apa? Bentuk atau pattern muntaha yang penghujung al-jumu', jamak, penghujung jamak. Itu susahlah nak faham. Dia mana yang senang nak faham dia? Jamak taksir. Semua orang faham kan? Jamak taksir yang selepas alif ada 2 huruf. Contohnya masajid. Alif iaitu alif. Lepas alif tu ada 2 huruf iaitu jim dan dal. Itu tak boleh ditanwinkan, tak boleh di alif lam dan baris bawah. Begitu juga kalau lebih pada 2 macam masabih. Macam contoh ayat kita ni apa? Tengok, abarik. Lepas alif ada berapa huruf? 3. Ra, ya, qaf. Itu memang tak boleh lagi tanwinkan tu, dan tak boleh dibaris bawahkan. Sebab itulah sepatutnya dia bagi bawah. Sepatutnya bi aqwabin wa abarikin. Sepatutnya tanwin kan? Kenapa sepatutnya tanwin? Tanwin dulu sebab tak ada alif lam. Dia sepatutnya bagi bawah sebab apa? Maktuf kepada aqwab. Sepatutnya bi aqwabin wa abarikin wa ka'sin. Patutnya. Tapi dia dah masuk dalam kategori ini 12 pattern, 12 keadaan yang isim ini dipanggil apa tuan-tuan? Mamnu' minas sarf. Mamnu' min as-sarf, yang dia tidak boleh alif lam, tak boleh tanwin, dan tak boleh baris bawah. Dia tak boleh baris bawah. Boleh Syahrin? Tolong fokuskan. Ya bang. Yang kubra tu tambah alif lam tak boleh kan? Boleh. Al-kubra. Boleh, tapi dia tak masuklah kategori ni. Dia akan jadi sekiranya dia tidak dia tidak dialif lamkan. Misal kata ulama. Boleh tak alif lam? Boleh. Tetapi kalau kita tengok dalam beberapa perkataan ulama tak ada alif lam, itu tak boleh ditanwinkan. Dia tak akan jadi ulama'un. Aulia. Apa makna aulia?